Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Seperti yang kita tahu, beberapa nama-nama besar di Malaysia yang terlibat dengan siasatan, terlibat dengan kes rasuah, terpalit dengan kes rasuah. Antara nama-nama besar yang kita boleh kata sebagai public figure, lebih-lebih lagi yang menjadi ahli parlimen, YB, Datu, siapa sajalah yang mempunyai satu, ya kita boleh cakap public figure lah. Antara yang menjadi sebutan ramai adalah nama Syed Saddiq. Beliau adalah salah satu pemimpin yang disegani ramai. Nah, berkaitan dengan kes yang terpalit melibatkan nama Syed Saddiq, satu keputusan ataupun satu berita daripada My Metro, Syed Saddiq arah clearkan RM 1 juta, elak wang disita SPRM menurut pendakwaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau benar Syed Saddiq nih kotor, terlibat dengan rasuah, adakah akan ada serbuan berlaku? Adakah akan ada penemuan wang bertimbun-timbun lagi? Saya agak risau sebenarnya. Tapi saudara-saudara, kita harap keputusan yang adil akan dibuat. Tindakan ahli parlimen Muar, Syed Saddiq, mengarahkan bekas penolong bendahari Armada Bersatu clearkan wang RM 1 juta bagi mengelak wang itu disita SPRM adalah tidak jujur. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin berkata, Syed Saddiq 33 selaku perayu menerusi perbualan telefon meminta Rafiq Hakim Razali 35 yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM 1 juta melakukan pecah amanah. Menurutnya ada keterangan menunjukkan perayu mengarahkan Rafiq yang juga saksi pendakwaan ke-13 mengeluarkan RM 1 juta pada 6 Mac 2020. Perayu mengarahkan SP13 untuk clearkan wang itu dan ada keterangan menunjukkan dia menyuruh bekas Exco Armada Bersatu Abdul Hanaan Khairi 32 dan seorang lagi saksi meletakkan tarik ke belakang di resit dan sebut harga pada 2 Jun 2020. Nah, saudara-saudara, menerusi perbualan telefon, perayu juga meminta SP13 untuk clearkan wang yang disimpan dalam akaun bank itu, parti itu, karena khawatir wang itu akan disita oleh SPRM. Nah, berkaitan dengan keputusan ini, keputusan mahkamah yang diumumkan bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersebahat dengan penolong bendahari Armada ketika itu Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dana Armada berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 pada 6 Mac 2020. Nah, saudara-saudara, bagi saya kalau Syed Saddiq terlibat dengan salah laku ini, adakah beliau akan ditangkap masuk penjara seperti yang kita sudah dengar sebelum ini? Nah, untuk jawaban kita nantikan saja. Semoga semuanya akan dalam keadaan yang baik. Ini satu berita yang menduka citakan kepimpinan Perikatan Nasional, terutamanya Muhyiddin sebagai pengurus CPN kepada Azmin Ali yang pernah dilabel sebagai pengkhianat kepada mana-mana bos besar PN. Tuan-tuan dan bapak yang saya hormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kejutan buruk untuk kepimpinan PN dan untuk penyokong Perikatan Nasional. Saya melihat dalam sebuah tulisan ataupun lebih kepada pertanyaan, PN nih sudah hilang plot kah? PN dah hilang plot. Seorang pengamat politik dakwa gabungan itu duduk di alam khayalan dan percaya mereka sedang berjaya. Momentumnya beransur-ansur meningkat selepas 5 hari tempo berkempen PRK Air Kuning pada 26 April. Sambil
Perikatan Nasional mula melaungkan keyakinan mampu menarik pengundi bukan Melayu. BN pula dilihat lebih terkehadapan dalam meraih kepercayaan pemilih. Dalam pertembungan yang dilabel Ustaz lawan Ustaz, Muhammad Yusri Bakir di pihak BN dan Abdul Muhaimin mewakili PN. Selain calon Parti Sosialis Malaysia, PSM Bawani KS yang membuat penampilan semula selepas PRU15. Seorang pengamat politik awal-awal lagi menelah kemenangan calon BN dengan majoriti sekurang-kurangnya 4 kali lipat berbanding 3 tahun lalu. Sudah tentu Setiausaha Agung PN Azmin Ali enggan memperakuinya dengan alasan pengundi kaum Cina 21.99%, India 14.3%. Daripada 31.897 pengundi berdaftar memberikan respon yang positif sepanjang kempen gabungan parti itu setakat ini. Pengundi bukan Melayu kita tahu memberikan pertimbangan isu ekonomi dan peluang perniagaan. Penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali, lebih cenderung melihat kepada kekuatan jentera pilihan raya BN yang membolehkan Yusri mudah dimobilisasikan kepada pengundi sebagai memberi kelebihan kepada calon kerajaan itu. Mungkin ini adalah satu kemenangan awal bagi calon BN, PRK Dun Air Kuning, calon kerajaan. Makna kata, mungkin kalau ini menjadi kenyataan, PN bakal hilang peluang untuk menang satu kerusi lagi. Jadi saudara-saudara PRK Dun Air Kuning, Anda rasa siapa yang menang? Silakan komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, jentera-jentera parti bersedia awal bagi mendepani pilihan raya negeri Sabah ke-17 pada tahun 2025. Ada yang sudah mengumumkan akan bekerja sama dengan parti ini, parti itu. Ada yang mengumumkan bersedia untuk bekerja sama dengan mana-mana parti. Ketua Perhubungan UMNO Sabah, Bung Mokhtar, mengumumkan BN UMNO Sabah akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Seperti yang kita tahu, UMNO BN Sabah bukanlah kerajaan negeri. Kerajaan negeri Sabah adalah GRS pimpinan Haji Jinor. Tapi dalam masa yang sama, GRS juga akan membincangkan kerjasama dengan PH hadapi PRN Sabah, kata Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Persoalannya adalah, sekiranya GRS pun akan bekerja sama dengan PH dan UMNO Sabah pun akan bekerja sama dengan PH. Adakah dengan ini GRS, PH dan UMNO Sabah ataupun BN Sabah akan membentuk kerajaan negeri yang baru pasca PRN 17 Sabah? Nah, sedangkan kita dapat lihat Haji Ji dan Bung Mokhtar bukanlah mempunyai hubungan yang baik. Nah, menurut pandangan saya. Jadi adakah dengan ini, saudara-saudara yang saya hormati, sekiranya GRS tidak bekerja sama dengan PH kerana PH dan UMNO pun bersetuju untuk bekerja sama, adakah Haji Ji pula akan berpaling tada? Berpaling tada dengan Pakatan Harapan Malaysia yang dipimpin oleh pengerusi PH sendiri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Itu pertanyaan saja. Seperti yang kita tahu, GRS ada 6 ahli parlimen. 6, kalau saya tak silap, memang 6 MP GRS di Malaysia. Nah, adakah dengan ini GRS sekiranya mereka tidak mahu bekerja sama dengan PH, mereka pula akan berpaling tada dengan Kerajaan Persekutuan, Parti Pakatan Harapan gabungan PH yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim? Menurut artikel, GRS akan mengadakan perbincangan dengan PH berhubung kerjasama antara kedua-dua gabungan itu bagi menghadapi PRN ke-17.
Pengerusi JRS Haji Jinor berkata, bagaimanapun tarikh perbincangan masih belum ditentukan. Kita nantikan sajalah, adakah JRS akan bersama dengan PH ataupun PH hanya akan bersama dengan UMNO bagi mendepani PRN ke-17. Dan adakah perkara ini akan memberikan kesan terhadap hubungan di antara JRS dan Kerajaan Persekutuan, PH Persekutuan, PH Malaysia. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?